Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka al-husna Allahumma inni as'aluka husnal siyam wa husnal qiyam wa husnal khitam faballighni lailatal qadri. Allahumma ja'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minas salihin waj'alna mimman yudrikur rahmah wal maghfirah wal 'itqa minan nar ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hormat saya kepada kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti majlis live kita di halaman Dar Al-Ansar. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur ke hadarat ilahi yang mana kita dapat mengerjakan ibadat puasa. Ambil daripada awal sehingga sampai sekarang, dan kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bagi kekuatan kepada kita boleh kita menunaikan ibadat. Ambil daripada hari ini terus sehingga sampai akhir Ramadan. Sehingga sampai akhir Ramadan. Kerana ganjaran di dalam bulan Ramadan sangat-sangatlah banyak. Sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang mana kita sedang mengikuti majlis live kita, majlis ta'limi kita dan majlis muzakarah kita. Agar majlis ini jadi manfaat bagi kita, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Perjumpaan kita, muhadarah kita di kali ini, kita nak bagi maklumat tentang kelebihan Lailatul Qadar, iaitu malam yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam yang Allah menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran, sebab Quran yang kita menjadikan sebagai undang-undang. Undang-undang bagi kita nak tahu segala syariat Allah, nak tahu segala hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh reti di segi akidah, kita boleh reti di segi syariah, kita boleh tahu segala hukum ahkam dengan Al-Quran inilah. Dengan Al-Quran inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi Quran kepada kita, hatta Quran kepada kita supaya kita ni boleh turut boleh turut apa sahaja yang disuruh dan apa sahaja yang dilarang yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita turut jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita turut apa sahaja yang dibagi tahu kepada kita oleh Al-Quran. Maka Quran ini sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sudah mengetahui bahawa Al-Quran ini ialah kalamullah, jadi kalamullah, kita boleh ambil di situ, boleh reti di situ, boleh tahu segala hidayat, boleh tahu segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan kita dapat daripada Al-Quran. Dapat daripada Al-Quran. Maka di sini sangat-sangatlah
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni orang panggil ahlul Quran. Kita ni orang panggil ahlul Quran. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari kaum muslimin muslimat, kita jangan tinggal Al-Quran. Kita jangan tinggal Al-Quran dan kita lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ni kita boleh baca Al-Quran ni. Kurang-kurang kita kata sejus sehari, kurang-kurang. Kalau banyak gitu, 2 juz sehari, 3 juz sehari, kita sepak berapa juz, itu lebih baik bagi kita. Sebab kita ni sudah digelarkan kita ahlul Quran, ahli Quran. Manakala Quran ni kita sudah tahu kata, kalamullah iaitu satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sifat ni sangat-sangat mulia, yang kita boleh ambil segala hukumnya, yang kita boleh ambil segala akidah, dan kita boleh ambil segala syariat, segala maklumat di dalam akidah, di dalam pegangnya kita ambil daripada Al-Quran. Segala syariat, hukum-hukuman, apa sahaja, sakut paut hak agama kita, tentang ibadat lah, tentang muamalat lah, tentang munakahat lah, tentang jinayah dan sebagainya, semua tu kita ambil daripada Al-Quran. Maka Quran ni kita sudah mengetahui bahawa itu adalah orang panggil undang-undang ataupun dustur ataupun pokok yang besar. Pokok yang besar untuk kita hak itu berpegang, untuk kita hak itu menjadikan hidayah bagi kita. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak bagi maklumat di sini tentang Lailatul Qadar, malam yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni sahajalah kita boleh tahu bahawa ganjaran yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, iaitu kena kepada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, iaitu kena kepada malam yang Allah Subhanahu wa taala hatta Quran, menurunkan Quran, bawa turun Quran ni daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Maka digelarkan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui bahawa agama kita ni, kemuncak agama kita, tempat kita bergantung dan tempat kita pegang, tempat kita rujuk segala hukum ni, mula-mula sekali ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ialah kalamullah. Quran ni kalamullah, tempat kita rujuk mula-mula sekali. Mula-mula sekali. Bila kita rujuk kepada kalamullah yang mula-mula sekali kena kepada Al-Quran, maka kita pun nak tahulah kata Quran tu bagaimanakah cara datang, cara dapat kita boleh guna saat itu, mari daripada mana. Quran ni bermula daripada mana, kita pun nak tahu. Kita pun nak tahu supaya kita boleh buat ibadat saat itu. Kita tahu perkara-perkara sakut paut dengan dia hak itu, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi kita nak buat ibadat, kita nak kerja. Apa sahaja hak disuruh hak itu, dengan kita tahu tu lebih baik daripada kita hak itu buat turut ramai-ramai ataupun turut orang. Lebih baik kita tahu dulu. Bila kita tahu dulu, kita ada kemesraan kita ada kesedaran kita dapat dapat keikhlasan kita daripada apa yang kita mengetahui itu. Maka saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Lailatul Qadar ni, sebenarnya malam ni malam supaya kita orang panggil malam gelap gitu ya, tetapi sebab mulia dia tu, sebab mulia Lailatul Qadar tu, boleh dinamakan Lailatul Qadar, boleh diletakkan nama ni nama dia Lailatul Qadar, boleh letak nama tu kerana Quran turun. Kerana permulaan Allah Subhanahu wa taala hatta Quran ke atas muka bumi pada malam tu. Pada malam tu satu malam saja.
Nah, 1 malam saja di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah Ramadan ni jadi mulia. Bulan ni jadi mulia dengan sebab Quran turun. Nah, bulan ni jadi mulia dengan sebab Quran turun. Bulan ni jadi mulia, nah kerana Tuhan hantar Quran ke atas muka bumi, Tuhan hantar segala akidah dan orang panggil hantar maklumat-maklumat dalam akidah, nah hantar segala maklumat di dalam syariat, segala hukum ahkam dan apa sahaja di dalam Al-Quran tu meliputi. Nah, meliputi. Itu dia. Manakala Tuhan hantar pada malam tu, 1 malam saja. Nah, 1 malam saja. Hatta pada malam tu saat itu turun ke atas muka bumi, maka digelarkan malam tu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kena kepada malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, bawa turun Al-Quran ni daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Nah, kepada langit dunia. Turun tu sekaligus. Itu dia. Turun sekaligus. Dengan sebab tu hantar Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, turun sekaligus, itulah digelarkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Maka di situ banyaklah kelebihan. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Dengan sebab Quran ni turun pada bulan ni, bulan Ramadan ni, iaitu bulan puasa ni, maka bulan ni jadi mulia. Nah, ibadat ni jadi mulia. Puasa kita jadi mulia, puasa Ramadan jadi mulia dengan sebab Quran itu turun. Dan lagi pula segala ibadat kita, segala qiyamul lail kita, segala istighfar kita, segala doa kita, segala taubat kita, segala sedekah kita, segala kebajikan khairat kita, apa sahaja yang kita buat. Nah, segala tilawatil Quran kita buat semua tu digandakan. Diganda. Tu orang panggil lipat ganda. Sebab itulah Ramadan ni, nah, digelarkan Ramadan ni Syahrul Ibadah Al-Mudha'afah. Nah, Syahrul Ibadah ialah bulan ibadah Al-Mudha'afah yang digandakan. Ganda daripada bulan-bulan lain. Ganda apa tu? Ajruha. Akan pahala-pahalanya diganda. Itu dia. Bulan lain, hari lain, malam lain tak sama dengan malam ni. Nah, hari lain daripada bulan Ramadan, malam lain daripada bulan Ramadan, tak sama dengan malam. Nah, bulan Ramadan. Malam di dalam bulan Ramadan, siang hari daripada bulan Ramadan sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di dalam bulan ni ialah Tuhan bagi segala ibadat, bagi segala pahala daripada ibadat yang kita duk buat tu mudha'afah. Mudha'afah dengan maknanya berganda-ganda. Kita buat sekarang, Tuhan ganda berpuluh-puluh. Itu dia. Nak ayat kata, kita buat ibadat, Tuhan bergandakan. Kita buat ibadat, Tuhan bergandakan. Tu beratus beribu lah ibadat kita tu. Nak ayat kata, digandakan. Sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang kita ni kurang ibadat, kita ni kurang semaya, kurang puasa, kurang buat kebajikan, kita kurang istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kurang tasbih, kita kurang tahlil, kita kurang zikir, semua hak kita kurang tu bulan ni kita kena tekan. Nah, kita kena tekan sikit sebab banyak ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Sebab ia panggil Syahrul Ibadah Al-Mudha'afah, iaitu bulan ibadat yang digandakan pahala dia, yang digandakan kebajikan dia. Kita buat kita buat kebaikan, kita buat kebajikan, Tuhan gandakan pahala dia. Buat tu, kita buat tu tak ada tekah dengan bulan lain-lain. Tapi pahala tu digandakan. Pahala tu digandakan. Sebab apa tu? Sebab kemuliaan malam. Nah, kemuliaan bulan ni iaitu bulan yang Allah hantarkan Quran kepada hamba dia. Hatta ke Quran kepada kita ni, kita boleh pakai hukum-hukum Quran, kita boleh pakai undang-undang Quran, kita boleh duduk di bawah naungan. Nah,
naunge hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh duduk bawah hukum ini, boleh duduk bawah naung ini, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, dia kata lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadana. Itu dia. Nabi kata Nabi kata lau ta'lamu ummati, jikalau mengetahui oleh umatku ma fi ramadana, akan barang yang ada di dalam bulan Ramadan, kalulah umatku tu tahu, akhir barang yang ada di dalam bulan Ramadan, akhir barang di sini kita pakai al-fadla fi ramadana. Jadi jikalau mengetahui oleh umatku akan kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ni, la tamannau, nascaya adalah mereka itu, umatku tu, nascaya adalah mereka itu, umatku tu, dia cita-cita, nascaya cita-cita dia, cita-cita nak minta kepada Nabi, nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kan antakuna sanatu kulluha ramadana, bahawa jadilah setahun kesemuanya Ramadan. Kalau ia tahu kelebihan ada pada bulan Ramadan ni, nascaya cita-citalah umatku ni, Nabi kata ia akan cita-cita nak minta setahun ni semua tu bulan Ramadan. Bulan Muharram pun kena kepada Ramadan. Muharram Ramadan, Safar Ramadan. Rabiul Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua tu minta jadi Ramadan semua. Setahun tu Ramadan semua. Sebab apa? Sebab ia tahu kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, bila kita tahu kata kehebatan bulan Ramadan ni bukan biasa, kita ingat klik kepada diri kita sendiri, kita ni sudah tua dah. Bagi mereka yang tua tu, umur 70, umur 80, umur 90, kita sangat-sangat tua dah. Masa muda-muda kita tak padu agama, masa muda-muda kita tak heran dengan agama, masa muda-muda kita dalam keadaan joli, masa muda-muda kita banyak jahil, kita tak semaya dan kita tak puasa dan sebagainya. Kita ingat kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita buatlah sebanyak-banyak mungkin. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan kita. Kita bertaubat dengan Tuhan dan kita kita mulai semaya kita jangan diputus. Kita puasa jangan diputus, lepas tu kita buat amalan qada. Buat amalan qada. Sebab banyak sangat ganjaran dia. Nabi kata kalau mu tahu kata kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ni, nescaya kamu cita-cita semua setahun tu bulan Ramadan semua. Bulan Ramadan semua. Buat apa boleh begitu? Ini nak royak ilat kepada kita. Dia kata li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kerana kebaikan yang ada padanya pada bulan Ramadan ni mujtami'atun, beripung. Puasa pun ada dalam bulan ni, semaya pun ada dalam bulan ni, amalan sedekah pun ada dalam bulan ni, amalan kebajikan, qiyamul lail pun ada di dalam bulan ni. Amalan istighfar, amalan taubat, amalan zikir, amalan tahlil, amalan tasbih, amalan segala-gala amalan beripung di dalam bulan ni. Bulan lain kita tak sangat. Bulan lain kadang-kadang kita tak ada puasa. Setengah-setengah daripada bulan tu kita kita tak ada qiyamul lail. Bulan ni ada cukup. Baca Quran pun duduk dalam bulan ni. Sebenarnya kita nak baca bulan mana-mana pun ya bebas. Tetapi orang kita orang panggil tak bergerak. Lain daripada bulan Ramadan ni tak bergerak. Amalan sedekah pun tak bergerak mana. Tapi apabila masuk di dalam bulan Ramadan, kita pun jadi segera. Segera amalan sedekah dan amalan kita itu qiyamul lail, dan kita itu buat amalan puasa, buat amalan kebajikan lain-lain itu, i'tikaf pun orang panggil kita selalu buat. Lain daripada ni,
Jaga-jaga kadang-kadang masuk masjid kita tak teringat. Nah, nak niat i'tikaf tu. Maka di sini dia kata li annal hasanata fihi mujtami'atun. Itu dia, mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun. Dan taat ialah segala amalan taat yang kita duk buat tu maqbulatun, iaitu diterima. Kita semaya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-da'wati mustajabatun. Nah, mustajabatun. Jadi mustajabatun maknanya di sini wad-da'wati mustajabatun dan segala doa-doa kita itu mustajabah. Iaitu sangat-sangatlah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wadzunuba maghfiratun. Segala dosa kita diampun. Nah, diampun. Tu kita tak ada taubat, kita tak ada minta ampun pun tu hapus dah sikit kali. Wal jannata mushtaqatul lahum. Jadi syurga sangat-sangatlah rindu kepada orang-orang yang suka buat kebajikan, suka buat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka itulah nak rakyat kata kelebihan di dalam bulan Ramadan, kerana Ramadan ni ialah bulan yang menurunkan Al-Quran. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab kita berdasar pada ayat Al-Quran yang mana kita selalu baca di dalam surah Baqarah. Nah, ayatnya 185. Nah, ayat 185 yang kita duk baca tu iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Nah, ayat 184-85 gitulah. Nak ayat kata kita bacanya Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturun padanya. Nah, pada bulan itu Al-Quran. Quran. Hudan linnas. Quran tu pula jadi petunjuk bagi manusia. Itu dia, jadi petunjuk bagi manusia. Maknanya sebab mulia bulan Ramadan ni ialah Quran turun pada malam tu. Nah, Quran turun pada satu malam di dalam bulan Ramadan. Maka malam hak Quran turun ni digelarkan malam tu Lailatul Qadri. Jadi Lailatul Qadri ni bila kita buat ibadat di dalam bulan ni, Tuhan ganakan kita tu, nah, ganakan pada malam tu, malam hak kita buat ibadat tu alfi syahrin. Kita buat satu hari ya. Kita buat satu malam ya. Tuhan gana alfi syahrin. 1000 bulan. Itu dia. 1000 bulan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat. Nah, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah. 1000 bulan Tuhan gana kepada kita. Satu malam yang kita buat. Nah, orang panggil berbetul dengan malam Lailatul Qadar, malam yang Allah Subhanahu wa taala hantar Quran turun. Sekaligus tu hantar turun tu pada malam tu orang panggil malam Lailatul Qadar. Kita buat ibadat betul dengan malam tu, kita dapat kebajikan supaya kita buat 1000 bulan. Buat semalam ya. Nah, kita buat semalam ya. Kita dapat ibadat kita hak itu Tuhan gana seperti mana kita buat 1000 bulan. Nah, yang mana kita menyaksi dengan ayat kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni di dalam suratul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ni, nah, orang panggil surah ni iaitu surah Al-Qadar, 5 ayat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turun, Tuhan kata, kami telah bawa turun, kami telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, turun akhirnya akan Quran ni, fi lailatul qadr, di dalam malam Qadar.
Itu dia malam qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam ning lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itulah Nabi ni ya saya kepada kita. Kalau nak menerang pada malam apa, nak menentu pada malam apa, nak royak kata malam Lailatul Qadar ni kena kepada satu malam di dalam 10 akhir. Sebulan ada 30 hari. Nah, sebulan ada 30 hari. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Maka 30 hari ni Lailatul Qadar, malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, bawa turun Quran tu daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, iaitu kena kepada 10 akhir. Satu malam daripada 10 akhir tu, 10 hari tu, satu malam. Tuhan buat turun Quran. Tapi malam apa tu? Nah, malam yang ke-21 ke, 22 ke, 23 ke, 24 ke, 25 ke, ni, 20 ni ke, 27 ke, 28 ke, 29. Di celah tu. Orang panggil di antara tu lah. 1 ke, 23 ke, 27 ke, 29. Itu dia. Maka Nabi tidak menentu. Kalau Nabi menentu, nanti puak kita pakat tunggu pada malam tu. Jadi kita tubik semalam je. Sebab itulah Nabi menggalakkan kita di 10 akhir itu, suruh kita iktikaf di masjid. Suruh kita banyakkan ibadat. Suruh kita hak ni tu duduk tepat. 10 malam ni mung kena duduk tepat. Buat apa tu? Supaya mung boleh rebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kelebihan dia membuat satu malam je mung dapatnya 1000 bulan. Sama dengan 1000 bulan. Bah kalau 1000 bulan, nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita ambil 1000 bulan tu gihan dengan 12. Nah, sebab setahun ni ada 12 bulan. Nah, ambil 1000 bulan tu kita gihan dengan 12, sebab setahun tu 12 bulan. Bila kita gihan 2 tu tubiknya 83 tahun. 83 tahun lebih. Itu dia. 83 ni ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kerja gapo kita kerja satu malam dapat ganjaran supaya kita buat ibadat 83 tahun. Lebih daripada tu lagi bahkan. Bahkan lebih pada tu lagi. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada kita buat ibadat 1000 bulan. Itu dia. Lepas tu, jadi kita buat semalam ya. Tuhan ganjaran sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan ni, supaya kita buat ibadat 83 tahun. 83 tahun ni, umur kita ni, kadang-kadang tak sapa umur kita. Ni 73 sudah meninggal dunia dah. Setengah-setengah mereka, nah 70 lebih-lebih meninggal dunia dah. Itu dia. Faham ibadat tak ada banyak mana kali. Umur kita tu mati tua dah. Kita mati dekat-dekat dengan 100 tahun, amalan tak ada lagi. Amalan kita masih kurang lagi. Bekalan kita tak ada buat persiapan, tak ada sedia lagi. Tu tinggal dunia dah. Puasa pun baru-baru duk penuh. Semaya pun belajar saat ni tu, baba nak boleh, meninggal dunia. Baba nak lekat masjid, meninggal dunia. Sebab itulah kita rebutlah satu malam. Nah, satu malam ni, Nabi menggalakkan kita suruh kita duduk 10 hari. Suruh kita hak ni tu, nah, pegang diri kita, we boleh duduk, we boleh iktikaf di masjid di 10 akhir ni. Sebab dalam mata banyak sekali lah, kalau kita dengar tu banyak sekali. Seperti mana hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dia selaku ummul mukminin. Nah, dia tu ibu bagi segala-gala orang mukminin. Dia kata ana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min ramadhana. Itu dia. Taharrau lailatul qadri. Maknanya mung kena pentingkan pada malam Lailatul Qadar. Mung kena bebaskan diri kamu. Taharrau. Mung kena bebaskan diri kamu.
Bebas apa? Sebab orang kita golek kalau nak buat perkara-perkara hak penting-penting ni, nah, dia nak gantung selalu. Payah anak lah, payah kerja lah, payah nak katuk kedai lah, payah payah orang tua lah. Payah nak tinggal sebab tu, sebab ni. Jadi ada segala sebab. Maka di sini mu kena bebas. Mu kena bebas dirimu. Jangan mu duk sakut dengan tu, jangan mu duk sakut dengan ni. Mu jangan duk lekat situ, jangan duk lekat sini. Sebab benda ni penting sangat-sangat. Tu dia. Supaya kita duk boleh duit tu lah. Supaya kita duk boleh duit. Supaya orang duk boleh duit. Kolak kereng ke. Ataupun duit hak kerja bagi gapo tu. Cari juga masa. Cari juga masa. Jadi, jangan tinggal. Jangan tinggal. Ada gapo hak duk sakut dengan dengan keluarga kau, dengan kerja kau, dengan kedai kau. Dengan apa sahaja dalam rumah. Dia tinggal lagi boleh. Dia tinggal lagi boleh. Penuh deret duk tunggu. Ni kau supaya ni. Ni supaya tu tak ada supaya. Ni nak royak kata penting ni. Ni penting ni. Nak royak kata penting. Kita boleh buat. Boleh tinggal. Masa ni orang panggil masa penting sangat-sangat. Buatlah cara mana. Carilah jalan mana. Supaya kita boleh bebaskan diri kita. Boleh buat ibadat. Penuh-penuh. Tu dia. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri pada 10 akhir. 10 akhir ni satu malam ya hak Quran turun tu. Cuma Nabi takut kan menentu satu malam mana-mana, pakai tubik tunggu malam tu. Ni tak. Pakai tak menentu. Bila tak menentu kena tunggu. Ambil daripada malam pertama sampai malam 10. Malam 30. Malam pertama di 10 akhir tu sehingga sampai akhir. 10 akhir. Maknanya 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sehingga sampai akhir. Itu dia. Min Ramadan daripada bulan Ramadan. Di sini nak ayat kata, kita penuhkan ibadat. Di 10 akhir ni kita penuh ibadat. Kita buat amalan i'tikaf, pergi duduk di masjid niat i'tikaf, duduk dalam masjid. Bila duduk dalam masjid dah kita banyakkan baca Al-Quran, kita banyakkan buat sunat-sunat semaya nafal di dalam masjid tu. Bila kita tubik masjid, buat amalan sedekah pula. Buat amalan kebajikan, buat makan ni bagi kepada jiran-jiran kita, bagi kepada orang-orang berhajat, bagi kepada mereka-mereka. Di depan kita boleh tengok segala hajat-hajat manusia saat itu ada di depan kita. Tu baru kita hak ni tu orang panggil masuk dalam kata hamba yang abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak sungguh ti. Di situ kita nak metak apa sahaja boleh metak di dalam bulan Ramadan. Sebab ayat akhir-akhir hak kita duk baca ni. Hak kita duk baca ni dalam ayat kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun ayat ni di dalam surah Baqarah ayatnya 180 ni. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tahu di sini dia kata wa idza sa'alaka, apabila tanyakan dikau hai Muhammad, ibadi oleh hamba-hambaku ni, ani tentangku ni. Bila hamba-ku ni tanya tentang aku ni, fa inni qarib. Maknanya faqul lahum, jawab olehmu hai Muhammad bagi mereka itu, mu jawablah kata aku ni hampir. Aku ni dekat ni. Makna mana? Maknanya kata rahmat ni dekat dengan kamu. Bila sebut kata rahmat ni dekat lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, mu nak apa sahaja, mu minta apa sahaja diterima. Diterima, mudah terima sangat-sangat. Doa sangat-sangat mustajab. Seperti mana dalam matan hadis yang kita sebut wadda'awati mustajabatun. Mustajabatun maknanya mudah terima sangat-sangat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kami hampir dengan maknanya rahmat kami ni hampir ujibu da'watad da'i. Kami sangat-sangat terima segala seruan, segala metak tuntut teh da'i bagi orang-orang yang berdoa tu idza da'an, apabila dia berdoa akan daku.
falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu dia. Jadi nak ayat kata di sini memetaklah, metak supaya aku ni terima. Nah, memberimilah dengan aku ni. La'allahum yarshudun wal yu'minu bi. Hendaklah berimi mereka itu dengan aku ni. Nah, hendaklah berimi mereka itu dengan aku ni. Seolah-olah suruh kita ni. Memetaklah kepada aku, memetaklah. Metak terimalah, memberimilah dengan aku ni. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu dapat petunjuk. Tu dia, dapat petunjuk. Wal yu'minu bi ni sebenarnya hendaklah berimi mereka itu dengan aku. Tu dia. Jadi kalau kita kecek betul-betul ke, berimi olehmu dengan aku ni. Tu dia. Jadi nak wimu tu berimi penuh-penuh dengan aku. Nak wimu hak ni tu orang panggil jadilah hamba aku yang sungguh-sungguh. Wirajinglah dalam bulan puasa ni. Tekelah sikit, buat masa lah sikit, carilah kebebasan untuk diri kamu. Sebab kami beri ni bukan sikit. Kalau mereka duduk di tanah haram, duduk di tanah suci, duduk di tanah berkat macam Mekah dan Madinah, tak apalah, mereka itu orang panggil dapat kebaikan lebih banyak lagi. Semaya saja tu, satu semaya dapat 100,000 semaya di Mekah. Tu dia. Di Madinah kita satu semaya dapat 1,000 semaya. Kalau kita duduk sini, satu semaya kita ni dapat 50 kebajikan. Satu semaya kita dapat 50. Lepas tu, semaya di masjid, semaya jemaah. Hak semaya rumah boleh sah tu, di masjid boleh 27. Kita semaya jemaah tu. Jemaah belakang-belakang dapat 25. Nak rakyat kata, nak boleh sama dengan malam Lailatul Qadar ni tak ada celah dah. Tak ada jalan dah. Malam ni semalam ni Tuhan ganda kepada kita amalan ni. Buat satu malam saja Tuhan ganda kan 1,000 bulan. 1,000 bulan tu sama dengan 83 tahun lebih. Bahkan lebih daripada tu lagi. Sebab itulah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita usahalah boleh buat ibadat ni. Jadi ibadat ni, anak rakyat kata malam Ramadan lebih lagi di 10 akhir ni, boleh dikatakan amalan kita tu beripung sungguh. Puasa kita puasa dah di siang hari, malam kita qiyamul lail pula, dan lagi pula kita hak ni tu dapat buat amalan kebajikan kita, baca Quran lah, dan kita zikir lah, buat amalan sedekah di siang hari. Lepas tu kita semaya pula witir pula. Hak kita tak semaya mana witir ni, lain daripada Ramadan ni kita tak semaya lah. Boleh kata gitulah, orang panggil daripada jumlah sikit sangat yang buat tu. Sebenarnya semaya witir ni yang mana Nabi kita SAW duk bagi tahu kepada kita, dia kata ij'alu, Nabi SAW bersabda, ij'alu akhira salatikum minal lail witran. Jadikanlah semaya di akhir semaya kamu tu daripada malam witran, akhir witir. Menjadikanlah. Jadi hak ni orang panggil hadis ni syahid bagi Abu Hanifah, dia ambil hadis ni buat pakar. Sebab tu dia kata ij'alu di sini datang dengan sirah amal, maka sirah amal ni asal pada sirah amal lil wujub, dengan maknanya wajib. Sebab tu dalam mazhab dia hukum wajib. Kita ni kita tak ada berdasar dengan hadis ni dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i kita ni semaya witir ni sunat muakkadah ya. Sebab kita berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sabda, dia kata innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla amaddakum bi salatin. Tuhan beri akan kamu dengan satu semaya. Gapo tu? Semaya tu wahiya khairul lakum. Dan ia semaya hak Tuhan beri kepada kamu hak itu satu semaya tu ialah lebih baik bagi kamu. Wahiya khairul lakum. Humarin na'ami. Daripada utamerah. Daripada utamerah. Nak rakyat kata musmaya hak ni lebih daripada utamerah lagi. Humrin na'am ni lebih daripada utamerah lagi.
Gapo tu semaya pun lebih daripada utar merah. Ya sebab utar merah ni masa dulu ni sangat-sangatlah harga. Nah, payah boleh lah. Banding dengan utar merah ni nak ayat kata harga dia mahal sangat. Gapo tu? Wahyal witr. Iaitu semaya witir. Semaya witir. Di sini tak ada sebut dengan amar. Tak ada sebut dengan sirah amar. Faja'alaha lakum, maka jadi ya Allah akhirnya akhir semaya satu semaya itu lakum bagi kamu fima bainal isya ila tulu'il fajri. Ya jadi untuk kamu hak itu di antara isya sehingga sampai ke fajar. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ia berdasar pada hadis ni, lalu itulah ia kata hak ni sunat muakkadah. Pak kita buat tak? Kita buat. Pada 10 hari itu kita buat. Maya witir pun kita buat, amalan iktikaf pun kita buat, puasa di siang hari pun kita buat. Nah, qiyamul lail pun kita buat. Tu nak royak kata amalan beripung. Pada akhir Ramadan. Pada akhir Ramadan, pada 10 akhir Ramadan. Dan di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bila masuk di 10 akhir ni, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila siapa di sini dia kata dia ni sangat-sangat perlu kepada Lailatul Qadri. Dia nak baca ke apa ya Rasulullah? Haninglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata. Nah, sebab Sayyidah Aisyah tanya sana itu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri. Lepas tu jadi nak royak kata Lailatul Qadri ni apabila kami ni duk tunggu dah, jadi kami berasa kata salah satu daripada hari 10 akhir ni kena kepada Lailatul Qadar ni, kami nak baca apa bila kami duk tunggu ni. Maka Nabi pun jawab. Nabi kata quli, kata olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Membaca tu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tu banyak-banyak. Apa kita ni orang panggil samalah nak ayat kata kita ni apabila mari di 10 akhir kita banyakkan doa tu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tu. Ataupun kita nak baca doa lain-lain lagi pun tak ada apa lah. Doa lain-lain lagi sebab dalam ayat Quran kata kami sangat-sangat terima. Kami sangat-sangat terima, sangat-sangat mustajab bagi mereka hidup doa kepada kami. Kita nak doa bahasa Jawi pun boleh, kita nak doa bahasa Arab pun boleh, kita nak doa untuk diri kita pun boleh, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk cucu-cucu kita, untuk keluarga kita, boleh. Untuk plastering misalnya, kita nak doa kepada saudara kita sebab saudara kita dalam kesusahan. Kita nak doa kepada mereka supaya Tuhan jaga mereka, supaya Tuhan bagi kekuatan kepada mereka, supaya mereka itu boleh mengatasi kepada ke atas orang-orang Yahudi. Apa boleh? Itu dia. Kita nak doa lain-lain lagi pun boleh. Allahumma inni as'aluka, hei Tuhan. Allahumma hei Tuhanku, inni as'aluka. Kami tuntutkan di kau, kami metak daripada engkau tu husna siyam metaklah kami ni molek ibadat puasa kami ni, ibadat puasa kami ni metaklah jadi molek. Wa husnal qiyam, dan metak moleklah qiyam kami ni. Wa husnal khitam, dan jadikanlah kami ni kesudahan kematian kami ni dalam molek. Faballighni, dan sapalah kami metak dapatlah kami ni Lailatul Qadri. Iaitu amalan kebajikan pada malam Lailatul Qadri. Metak siapa situ. Hak tu kita metak untuk diri kita. Kita metak untuk diri kita. Kita nak metak untuk orang ramai pun boleh. Lepas tu lah kita tukar hak ni tu jadi tukar hak ni tu jadi Allahumma ja'alna hi Tuhan kami. Allahumma hi Tuhan. Ij'alna, jadikanlah akhir kami ni minal muhsinin, daripada orang-orang yang suka buat baik.
Wa ja'alna, dan jadikanlah akhir kami ni minal mukhlisin, daripada orang-orang yang berikhlas. Sebab kita nak jaga amalan kita, takut-takut kan kita buat amal ni nak tunjuk ke orang, nak orang puji. Nah, kita semata-mata ada tujuan. Kita takut tujuan lain daripada Allah. Maka kita minta kepada Allah, jadikanlah akhir amalan kami ni iaitu amalan yang ikhlas. Iaitu amalan yang ikhlas. Wa ja'alna minas salihin, dan jadikanlah kami ni daripada orang-orang yang soleh. Itu dia. Minas salihin. Wa ja'alna minas salihin. Minas salihin ataupun as-salihin pun boleh. Sebab min di situ orang panggil min zaidah, dengan kerananya ja'ala yang muta'addid wa maf'ul. Maka di sini ataupun kita tambah lagi wa ja'alna mimman yudrikur rahmah. Jadikanlah akhir kami ni daripada mereka yang dapat rahmat daripada Allah, wal maghfirah, dan dapat keampunan daripada Allah, wal itqa minan nar, dan dapat kebebasan daripada api neraka. Itu dia. Doalah apa saja ayah-ayah dan ibu-ibu, di samping kita ni tu duk buat ibadat, kita duk puasa dah tu, kita baca Quran, berkata jatuh asmaya nak baca tak boleh, kita doa. Doa ko ataupun kita berzikir ko ataupun kita tasbih ko, kita buatlah apa sahaja yang kita boleh buat tu. Maka kita duk buat ni, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setengah-setengah mereka berasa nak tahu juga, kata malam Lailatul Qadar ni malam apa sebenarnya. Malam apa sebenarnya. Hak ni kita nak royak kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ni pernah ada cerita di sini, orang panggil satu riwayat daripada hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata, inni ra'aitu lailatal qadri, sesungguhnya kami ni tahu, iaitu akhir malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu sebab Tuhan tahu kepada Nabi pun tahulah pada malam itu. Sebab malam itu waktu turun Quran ni, tanazzalul malaikatu waruh, segala malaikat mari hantar Quran tu, beribu-ribu, berjuta-juta mari hantar Quran tu, waruh, serta dengan malaikat ruh, iaitu kena kepada Jibril, kena kepada raja malaikat. Nak royak kata segala malaikat turun hantar Quran, dan raja malaikat iaitu Jibril pun buat turun Quran juga. Itu dia. Jadi nak royak kata sekali lah, buat turun tu sekali, supaya kita orang panggil supaya kita pergi kubur tu kan, pakai orang-orang hak mulia kita bawa pergi ke kubur hak ni tu, orang pun ramai-ramai turun dia. Ni malaikat bawa turun. Malaikat bawa turun serta dengan Jibril. Malaikat, segala malaikat beribu-ribu hak ni tu bawa turun serta dengan Jibril. Jibril ni orang panggil ketua bagi segala malaikat turun mari. Itu dia, ambil daripada Allah Mahfuz kepada langit dunia. Nabi kata dia tahu pada malam apa. Summa ansaituha, kami jadi terlupakannya. Kan malam tu malam berapa. Sebab itulah suruh tunggu mung tu, maknanya mung ni tu ambillah kepentingan pada 10 akhir. Faltamisuha fil ashril awakhir, maknanya kamu tuntut tilah, mu carilah, mu tuntut tilah di 10 akhir. Maknanya mu tunggulah di 10 akhir, membuatlah ibadat di 10 akhir, mu tunggulah Lailatul Qadar di 10 akhir. Mudah-mudahan kamu akan dapat satu hari ni, satu malam ni, iaitu kena kepada malam Lailatul Qadar. Tu nak royak kata Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia terlupa dah, padahal dia tahu dulu. Tu dia. Jadi di sini dia suruh tunggulah 10 malam. 10 malam tu berlaku. Tu dia. Maka di sini taharrau Lailatul Qadri ni khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Riwayat daripada Ibni Abbas dan Ubay ibn Ka'bin, katanya Lailatul Qadri ni kena kepada malam 27. Kena kepada malam 27. Itu dia. Ni riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu.
Dan Ubay bin Ka'bin ni kena kepada Tok Imam semaya bagi Saidina Umar jepuk dia hak ni tu, jadi Tok Imam semaya supaya semaya tarawih, supaya qiyam Ramadan 20 di satu malam hipung satu sahabat video tu jadi Tok Imam, sebab dia orang suara sedap, orang suara molek, orang suara comel untuk jadi jadi Tok Imam semaya, seperti mana anak-anak kita duk jadi hak mengaji tahfidz Al-Quran saat itu dia jadi Tok Imam, maka dia cari pilih hak suara-suara sedap tu, dia duduk depan. Lepas tu orang lain mari semaya di belakang tu. Dia buat iaitu 20 rakaat. Semaya tarawih sekaligus. Wisudah sekaligus. Tu dia. Maka Ubay ibn Ka'bin ni pun dia pun kata malam yang ke-27. Tu di atas pendapat dia. Ada satu riwayat daripada Syekh Hasan Asy-Syazili, qaddasallahu sirrahu. Hasan Syazili ni daripada Auliya Illah. Dia katanya, pendapat dia, orang panggil satu pendapat dia, dia kata jika awal Ramadan tu kena kepada malam Senin ataupun malam Jumaat, maka Lailatul Qadar tu kena kepada malam 21. Kena kepada malam 21. Jika awal Ramadan tu kena kepada malam Sabtu ataupun malam Ahad, maka malam Lailatul Qadar kena kepada malam 23. Hak tu pendapat Syekh Hasan Asy-Syazili. Hasan Asy-Syazili ni daripada Auliya Illah. Qaddasallahu sirrahu. Hak ni orang panggil pendapat. Tetapi ulama ni pentafsir yang mana sebut di dalam kitab Tafsirul Kabir, dia kata di sini inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ni kalau kita bila kelimah dia 30 kelimah. 30 kelimah. Kalau kita bila kelimah dia 30 kelimah. 30 kelimah ni dia kata dalam Quran ni dia panggil i'jaz. I'jaz. Maka i'jaz di sini orang panggil i'jaz. Yang mana kita sudah mengetahui kata Quran ni boleh melemahkan. I'jaz ni dengan maknanya melemahkan. Lemah siapa tu? Sebab orang yang hebat masa dulu, orang yang hebat masa jahiliyah dulu, dia hebat dengan syair-syair. Dengan nazam, dengan syair-syair. Demo tu pop syair, demo ni pop syair. Sehingga tempat syair saat itu ada satu tempat. Mereka duk tandai syair di tempat perhimpunan di pasar-pasar pasar-pasar tempat perniagaan sepertinya di suku Ukaz, kawasan menuju kepada Taif. Suku Ukaz ni pasar tempat berniaga, tempat berjual, tempat berjual beli, banyak barang-barang hak datang keluar, hak dalam gapo tu orang buat berniaga situ. Maka buat penyair nak mari tunjuk kehebatan mereka. Sebab kalam ni ada dua, kalam syair dan kalam nasar. Lalu itulah dia nak tanding kalau syair saat itu di sana. Tunjuk kehebatan penyair saat itu. Syair siapa hak meneh saat itu dia pergi sakut di Kaabah. Dia panggil syair mu'allaq. Syair mu'allaq ni syair hak hebat-hebat, hak kedai-kedai dia pergi sakut di Kaabah. Jadi orang duk tawaf boleh duk tengok syair tu. Oh, syair hak demo tu hebat, hak demo ni hebat. Tu dia. Jadi bila Quran turun mari, Quran ni boleh melemahkan penyair. Orang panggil mu'jiz. Quran ni mu'jizat dak kan, mu'jiz. I'jaz boleh melemahkan. Maka i'jaz di sini, i'jaz Quran ni ada i'jazul adadi, orang panggil. Quran ni marinya ia ada i'jaz dia. Jadi i'jaz tu banyak. Di sini hak kita nak royak salah satu daripadanya ada gak i'jaz adadi. Apa sing bilangi ni, maknanya di sini kita nak ambil faham di sini, nak royak kata inna a'tayna kal kautsar fasal apa dalam ayat sebut ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi nak royak kata ayat ni ada 30 kelimah. Ada 30 kelimah. Kita boleh henti di sini kata Quran turun ni 30 juzuk. Quran turun 30 juzuk. Pak ayat ni ayat Lailatul Qadar ni duk ayat tentang hak Quran turun. Jadi dengan 30 kelimah tu,
Maknanya sunglah Quran ni 30 juzuk. Bila kita bila huruf dia pula, huruf dia hak ni tu kena kepada 114 huruf. 114 huruf ni iaitu 114 surah. Quran ni 114 surah. Kelimah dia tu 30 kelimah, maknanya 30 juzuk. Dan puasa pun kita puasa 30 hari pada galiknya. Nah, Quran 30 juz. Kecek hak Quran maknanya bila kecek hak Quran ni 30 juzuk. 30 kelimah ni. Bila huruf tu 114 huruf dengan maknanya 114 surah. Lepas tu kita nak tahu kata malam Lailatul Qadar tu malam yang keberapa? Hak ni pendapat daripada pendapat daripada tafsir Tafsirul Kabir ni. Kita nak faham kata di sini nak ayat kata satu pendapat. Dalam bahasa dia ni dia katanya malam yang ke-27. Pendapat dia ni malam yang ke-27 sebab apabila kita bila kelimah tu ambil daripada mula-mula inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ambil daripada mula-mula inna tu kelimah, 2 kelimah, 3 kelimah, 4 kelimah, 5 kelimah, 6 kelimah. Heret ke siapa? 27. Cuba kita bila cukup 27. Bagi kita bila siapa 27 hak ni tu, kelimah, 2 kelimah, 3 kelimah, 4 kelimah, 5 kelimah, 6 kelimah. Nah, kelimah-kelimah tu kita ingatlah. Nah, kita nak kira kelimah tu kurang-kurang kena 2 huruf. Sekurang-kurang. Kalau kelimah hak kapuh lalu macam isim domir ke apa tu, ya kira sa kali dengan kelimah tu selalu. Deh. Lepas tu, jadi 30 kelimah ni, kita bila tu, bawa kata kita bila ambil di awal 1 kelimah, 2 kelimah, siapa ke kelimah 27? Bila siapa 27 saat itu, siapa di hiya. Kelimah hiya. Hiya isim domir tu. Maka hiya tu, ia rujuk pergi kepada Lailatul Qadar. Itu dia. Hiya tu siapa kepada Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Kelimah hiya tu. Ambil daripada kelimah awal, ia marisuk di kelimah hiya tu. Hiya tu 27 kelimah sampai situ. Maka hiya tu ia rujuk pergi kepada Lailatul Qadri. Itu tempat ulama buat macam ni. Buat macam ni. Ni pendapat dia. Bukan pendapat saya, pendapat dia. Ataupun kita nak bila susah, Nak bila di akhir, heret pergi ke depan pula. Kelimah tu. Bila al-fajru tu dulu. Al-fajru matla'i hatta. Bila tu pula, heret pergi ke depan. Bila kok susah. Tu. Bila kita bila kok susah, cukup 27. Bahawa siapa di 27, siapa di Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Ni nak ayat kata, cara-cara ulama' ni tu ambil faham kata, malam Lailatul Qadar ni kena kepada malam 27. Satu pendapat lagi kata, Lailatul Qadri ni 9 huruf. Payah sebut 3 kali di dalam ayat ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri ni sebut 3 kali. Maka Lailatul Qadri ni satu-satu sebut tu 9 huruf. 9 huruf tu 3 kali, jadi tubik 27. Tu pendapat kata Lailatul Qadar ni kena kepada malam 27. Tu wallahu taala a'lam. Kita nak pakai hak mana tu serahlah. Tetapi yang lebih moleknya kita tunggu 10 malam tu kita tunggu terus. Buat ibadat terus, kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak buat kebajikan, qiyamul lail. Kita puasa di siang hari, kita banyak baca Quran dan kita banyak buat amalan sedekah. Banyak kita berdoa-doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, guru-guru kita dan sekalian muslimin muslimat. Itu dia. Maka di sini, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di segi akidah, di segi akidah pun jadi orang panggil jadi kalut juga di segi akidah. Sebab apa tu? Sebab apabila sebut kata Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, maka di segi akidah bila sebut kata Al-Quran kena kepada kalamullah. Bila sebut kata kalamullah, di segi akidah kita yang menututi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bila sebut kata kalamullah,
Maka kalamullah ni terbahagi kepada 4. Kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, ma hasala bil masdari, ataupun kita panggil kalam lafzi. Kalam nafsi ini qadim, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalam nafsani yang mana Tok Guru kita terjemahnya mau berkata. Nah, hak tu orang panggil kalam nafsi ni sifat perkata yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala tu kalam nafsi. Kalam nafsani iaitu kalam dia panggil kalam yang Allah mau berkata. Nah, orang panggil qadim betul juga. Terus lagi, nah kita tak panjanglah hal ini. Terus lagi iaitu kalam masdari. Kalam masdari ini orang panggil kalam masdari ini iaitu apabila Tuhan tu berkata-kata. Nah, nak royak kata bila timbul berkata-kata di sini orang panggil itu kalam masdari. Kalam masdari di sini. Nah, berkata-kata di sini nak royak kata hak ni orang panggil bila sebut kata masdari ni suatu perkara tu tak ada hak tu tak ada hak tu sebab masdari dah kan, masdari. Hak adanya ma hasala bil masdari. Bila kata ma hasala bil masdari, sebab masdari ini orang panggil tunjuk di atas khija. Nah, bila tunjuk di atas khija sebab khija berkata-kata tu. Hak tu ada kata gitu, kata gini. Nah, hak tu orang panggil berkata-kata, orang panggil kalam masdari. Ma hasala bil masdari itulah orang panggil hak tu nah berhuruf dan bersuara. Berhuruf dan bersuara. Maka berhuruf dan bersuara ini baru. Nah, ini baru. Maka hak ni lah nak royak kata hak ni lah bertempat. Tepat di Lauh Mahfuz, maka Tuhan turun kepada langit pertama. Nah, turun kepada langit pertama sekaligus. Sebab yang ibarat dengan anzalah. Manakala duduk di langit pertama nak turun ke atas muka bumi, ibarat dengan nazzala. Nazzala masdar dia tanzil. Nazzala yunazzilu tanzil. Hak nu anzala yunzilu inzal. Inzal ni turun sekaligus. 30 juzuk tu sekaligus. Hak ni turun mengikut hawadis. Turun duduk di langit pertama nak turun kepada hamba dia tu. Turun bukan turun semua. Bukan turun jumlatan dak. Turun sikit-sikit sekali, turun berapa yang berlaku, turun hawadis. Maka di sinilah, yang kita boleh reti kata Lailatul Qadar ni, iaitu Quran yang turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada langit. Nah, kepada langit dunia tu, orang panggil Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Jadi, yang turun sekaligus tu, bila kita buat ibadat betul dengan malam tu, kita dapat kebajikannya, digandanya 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ni sama dengan 83 tahun. Oleh itu, ayah-ayah dan ibu-ibu, yang kita saat ni tu, amalan kita kurang, amalan kita tak ada banyak, kita masa muda-muda tak ada sangat-sangat dalam bab ibadat, tak ada bersungguh dalam bab ibadat, kita segeralah. Nah, kita buatlah persiapan bagi kita. Kita usahalah, kita bebaskanlah diri kita, boleh buat ibadat di 10 hari ni. Nah, di 10 hari ini supaya kita semua dapat dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu boleh buat ibadat di dalam malam Lailatul Qadar. Maka kita berdoa supaya ibu-ibu kita, bapa-bapa kita, kaum muslimin muslimat dapat buat ibadat di dalam bulan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Maka sekadar tu saja penyampaian kita di pagi ni. Moga-moga perkara tu jadi baik bagi kita, dapat kita ambil manfaat bersama. Maka sekadar itulah, wallahu taala alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.